سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Surah Al-Hajj, kita baca malam ni ayat yang ke-16 sehingga 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم
يسعر به ما في بطونهم والجلود. Itulah ayat daripada ayat 16 sampai ke ayat 20. Ayat 16, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran ayatin bayyinat. Kalimah dalam ayat tu dia ayatin bayyinat, iaitu ayat-ayat keterangan yang nyata. Maknanya Al-Quran itu. Wa anna Allah yahdi man yurid, dan sesungguhnya Allah memberi hidayah, yakni petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki menurut peraturan dan undang-undangnya. Baik. Sebagaimana bukti dan hujah-hujah itu telah diberi kepada orang-orang yang kufur dan yang tidak percaya kepada kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati dan sudah binasa dengan penerangan yang jelas. Benda besar yang selalu diulang-ulang dalam ayat ini ialah orang kafir yang tidak percaya hari kebangkitan. Ini benda terah orang panggil dalam akidah kita. Sebab tu dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maknanya siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, dia reka sekali dengan hari akhirat. Sebab apa? Sebab hari akhirat ni menjadi pokok pemisah di antara orang kafir dengan orang Islam, sebab dia tidak percaya. Telah kita dia kata dah hancur. Kunna izaman warufata. Kita ni sudah jadi tulang, sudah jadi abu, dia kata. Dia sudah jadi abu dah. Tak kita nak dibangkitkan semula. A inna lamab'utsuna khalqan jadida. Adakah kami ini akan dibangkitkan sebagai suatu ciptaan yang baru? Itu dari surah Isra' dia sebut. Sebab itulah Tuhan sebut sini, orang kafir ni dia tak percaya kepada hari kebangkitan. Ya kita ni dia duk susah nak jaga hukum Tuhan, kena turut perintah Tuhan, takut kepada ancaman Tuhan. Kih mati hidup semula lah. Lepas tu bukan hidup sebarang hidup, hidup akan ditanya, disiasat, disoal dan dibalas. Situ dia duduk. Sedangkan dia kata dia beri penerangan yang jelas. Begitu pula lah Allah telah menurunkan Al-Quran. Semuanya merupakan keterangan yang jelas serta mengandungi makna dan erti. Quran sebuti ni. Kalau sekiranya dia nak kepada kebenaran yang sungguh, dia kena tengok Quran sungguh-sungguh. Mana bila sebut tengok tu bukan baca lah. Sebab tu kita orang Islam ni tidak sep dengan kita baca saja. Sebabnya setiap kali Tuhan sebut tengok Quran, bukan tengok sebagai tengok mana tadabbur, faham makna, mengkaji dalam Quran tu. Kita ni sebab apa kita hidup dalam zon selesa orang panggil. Sebabnya kita orang Islam dah. Jadi kita tak berasa mustahak nak tahu makna Al-Quran. Ni kalau tidak ada kelah-kelah gini, kita nak baca terjemah berasa malah dah. Dalam puasa pun baca Quran, kita tak tengok terjemah baca. Kita tak ada masa kita nak tengok makna. Sedangkan bukan situ, Quran bukan sampai setakat tu, bukan setakat tu sajalah. Dia suruh kita gerak sikit lagi, ambil tahu gapo Quran sebut. Semuanya merupakan keterangan yang jelas serta mengandungi makna dan arti. Sebab itulah sebesar-besar mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Quran. Kita tahu Nabi kita banyak mukjizat lain. Bulan terbelah dua.
terpancar air kat celah jari dia. Tak? Beberapa perkara dia boleh buat. Mukjizat dia. Air untuk makan satu kabilah ramai pakat nak makan beratus orang. Ada sikit kita kata ada sebledi. Dia kata awak mari sini. Dia celup tangan dalam beledi tu cukup belaka. Ni panggil mukjizat. Tapi waktu besar ke tak mukjizat tu? Tak besar tu. Semua ulama sepakat mukjizat yang paling besar ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran ni benar yang boleh hidup sepanjang zaman dan tak ada orang boleh bantah Quran sampai hari ni. Itu dia duduk. Mukjizat Al-Quran ni isi kandungan dia. Bukan kata Quran tu jadi pelik dah, tubik cahaya kat dalam Quran tu. Betul? Benda-benda mistik orang panggil, benda-benda magic tu kan. Dia jarang berlaku dalam Islam. Sebab tu kalau kita cari benda magic dalam agama kita, dia tak jadi. Jarang-jarang dah sekali Tuhan nak tunjuk. Dia panggil karamah. Tuhan nak tunjuk karamah kat orang tu. Dan Tuhan pun tidak tahu. Dia bukan mencari bukan mencari karamah. Tapi tiba-tiba dia mari. Sebagaimana cerita ni, cerita berlaku ni zaman sahabat. Nabi tak ada dah. Tak ingat tu. Dalam satu peperangan gapo tu, dia dikepung oleh orang kafir. Ini tercatat dalam sejarah. Depan laut. Laut tu makna luah. Tapi bukanlah seluah laut ni. Laut ni dia nak jemurang kat sana tu. Laut. Belakang orang kafir mari serang. Dia pun bismillah tawakal tu Allah. Pergi dengan kuda-kuda. Tentera Islam pergi dengan kuda pakai gedah laut. Tergelam-tergelam dia kata. Tawakal kepada Allah. Tiba-tiba dalam sejarah tersebut. Tak tergelam. Kuda boleh lari atas air. Cuh lari atas air. Nampak tak? Ni bukan cerita dongeng tu, ada dalam sejarah. Diriwayatkan mengikut riwayat yang sahih. Tapi adakah tentera tu tahu? Kita baca gon ni lah. Bila baca gon ni tak tergelam. Tak. Dia tak ada bacaan gapo-gapo. Faham tak? Dia tak ada bacaan gapo-gapo. Satu, lagi berlaku kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika dia duduk baca khutbah. Dia duduk di Madinah pada masa itu. Tentera Islam duduk perang di negara lain. Ia jauhnya beribu kilo. Ribu kilo. Jauh. Maknanya berapa hari berjalan ni. Tiba-tiba Sayyidina Umar masa dia baca khutbah jemaah ni, dia ternampak tentera Islam dikepung. Ni ada dalam hadis menyebut. Dia nampak tentera Islam dikepung. Maka Sayyidina Umar pun sebut, Ya Sariyal Jabal, Ya Sariyal Jabal. Mana dia lari naik bukit, lari naik bukit. Jadi orang yang duduk di masjid sembahyang jemaah tu berasa pelik. Bapa duk molek-molek baca khutbah, duk cara ke benda tajuk khutbah tu dah. Tiba-tiba katakanlah kalau dia kecek bak rezeki kah, semuanya rezeki daripada Allah, maka kita hendaklah berusaha mencari rezeki mengikut ketentuan Allah, menjaga hukum hakim misalnya dah. Tu contohnya, tak tahu lagu mana dia baca khutbah. Tiba-tiba naik atas bukit, tidak kau pelik tu dah. Orang yang duduk jemaah situ, buat apa Sayyidina Umar tiba-tiba sebut naik atas bukit. Tadi dia kecil muka lain. Gaji dengar cerita ni? Cikgu Hasan, gaji dengar cerita ni? Jadi, rupa-rupanya Sayyidina Umar nampak tentera Islam kena kepung. Lepas dia waktu biar arahan, naik atas bukit. Suara dia tu didengar oleh tentera 1,000 kilo. Maka puak tentera kata, khalifah kita beri arahan naik ke bukit. Naik cepat. Jadi bila temung balik, tentera ni balik, jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, dia kata, jadi tentera ni tanya, dia kata, adakah khalifah beri arahan so kita naik atas bukit? Bila takut cerita tu baru tahu, iyalah. Aku nampak masa tu, puak-puak kita kena kepung. Aku suruh naik atas bukit, puak-puak mu dengar. Ni orang panggil dia karamah lah. Tapi Sayyidina Umar tak tahu pun. Tuhan anugerah. Jadi kalaulah ada orang ajar benda-benda yang kalau buat gini boleh jalan atas air. Ilmu ni tikai tak luk. Bakar tak hangus. Adakah dalam Islam benda-benda magic lah kata? Jawab dia tak ada. Kalau ada Nabi guna dah lah.
Tidak ada mati lepas saudara dia Hamzah. Hamzahnya cicing demo perek hu acu lebu. Tak ada rupa Hamzah. Kalau lah ada jenis tikai yang tak elok tu Nabi belum perek mari belakang. Meh, aku nak mandi dengan air aku japi. Pakat jiru hari belakang, lepas tu tikai tak elok belakang. Ada gaji dengar lah ke tu? Tak ada. Sebab benda tu tak ada dalam agama. Nak rayak bila Tuhan boleh sebut karamah, sebut benda-benda pelik ni, dia terjadi dalam perancangan Allah. Bukan boleh cari benda tu. Supaya berlaku dalam kisah tadi. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita nak tengok Quran ni benda pelik, tubik cahaya kau, dah kata Quran ni mukjizat yang paling besar. Dia tidak tubik lagu tu. Mukjizat dia ialah pengajaran dia. Isi kandungan dia tu yang sesuai untuk sepanjang zaman dan tak ada orang boleh mengalahkan isi kandungannya dia. Baik. Begitu juga Allah telah menurunkan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya supaya mendapat kemudahan kerana pimpinannya untuk melalui jalan yang selamat dan sejahtera. Dia lagi Tuhan ni kan, bila kita cari hidayah, dia buka lalu. Kau nampak kebaikan, kau nampak nak buat benda baik. Kalau kita tu nak pergi halal ke benda sesat, dia kau tunjuk. Kau lama kau sesat, kau lama sesat. Itu pesen Tuhan. Nampak tidak? Sebab tu kita tengok bila orang sesat apa, kau sesat, lepas tu dia koci hati. Bila dia koci hati, royak gajah rimah, dia tak pakai lah. Bila nak semayang, tengok demo ni tua, dia tak cakap boleh semayang dah. Dia akan dalih kat mana. Pasal apa? Tuhan teri dah hati dia. Royak neraka, royak apa, dia tak reti takut. Nah, ni kaedah dia. Jadi, Tuhan dia bermula dengan kita. Bila kita nak benda baik, dia tunjuk kepada benda baik. Sebab tu dia kata, siapa dia nak beriman, maka boleh. Boleh. Kalau mu nak kufur pun boleh. Tuhan beri dua jalan pada kita. Baik. Ayat yang ke-17. Ayat kedua tadi. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladhina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Dia sebut sini ada beberapa. Di sini Allah menjelaskan bahawa agama itu ada ni macam. Tidak ni tadi, start daripada orang beriman. Satu sahaja merupakan agama Allah. Hak mula-mula tu. Walladzina amanu. Orang beriman itu saja. Iaitu agama Islam. Sedangkan yang lima lagi merupakan agama syaitan. Faham tak dah? Ni grup. Dalam ayat ni Tuhan sebut ni grup. 5 agama. Hak satu tu, dalam ni tu hak satu tu, kita tak payah cerita lah hak tu je tak? Sebab orang beriman, orang Islam. 5 lagi hak sesak ni. Nombor 1 dia kata orang Yahudi. Orang Yahudi dia punah mana dia? Uzair anak Allah. Uzair ibnullah. Jadi Tuhan dia marah benar. Sebab apa? Bersyirik ni. Sebab nak dia seorang je jadi Tuhan je. Tiba-tiba ambil orang lain jadi Tuhan. Anak dia, Tuhan lam yalid, Tuhan tak beranak. Wa lam yulad, orang tak beranak ke dia. Tu Tuhan. Tiba-tiba orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Sesak dari situ dah. Yang kedua, orang agama Saibin. Apa dia Saibin tu? Orang yang sembah malaikat. Ada agama ni sembah malaikat. Dan dikatakan semasa itu mereka berada pada zaman Nabi Ibrahim AS. Bila-bila sembah malaikat pula, mereka menyembah beberapa bintang yang tetap yang beredar. Dalam sejarah manusia ni ikut dia benda, dia kutip buat Tuhan. Tadi Uzair anak Allah. Hak ni pula dia sembah malaikat. Lepas tu
Tak boleh kau sembah malaikat. Tidakkah malaikat tu makhluk mulia, maksum? Boleh, betul. Tapi setakat makhluk sudahlah. Nak kita akak malaikat tu sebagai makhluk yang suci, makhluk yang maksum. Sekat tu sudah. Kalau sembah Nabi Muhammad pun jadi kau kafir. Betul tak? Sayang ke Nabi tu, sekat Nabi sudahlah. Puja Nabi sekat tarah Nabi sudah. Kalau nak jolok naik jadi Tuhan, jadi ciri. Contoh hak fahami wahdatul wujud ni, Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad tu lagi tu. Dia percaya bahawa Nabi Muhammad ni diciptakan daripada nur. Dia nak ambil jadi Nabi Muhammad ni bukan manusia biasa. Akak-akak lama-lama kan ada kan di Kuala Lumpur bagi ni beberapa grup dia kira Nabi Muhammad tu super Tuhan dah. Tuhan tu Nabi, Nabi tu Tuhan. Tak dengar ni baru ni. Tuhan tu Tuhan Nabi pun Tuhan, Tuhan pun Nabi. Kecik molek-molek ada dalam Facebook. Dia kata tika duduk langit dia jadi Tuhan, turun bom menjadi Muhammad, bagai tulahnya. Isra' Mi'raj tu dia kata hak Kelantan tu. Dia kata Isra' Mi'raj tu sebenarnya dia kata nama cikgu gapo tu. Cikgu Norman nama gapo dah. Dia sebut dia kata tika Nabi pergi Isra' Mi'raj tu sebenarnya dia jumpa dengan dia sendiri. Nampak tak? Dia dibawa satu hadis. Ni hadis rekod. Dia kata ketika Jibril buat mari turun wahyu ke Nabi Muhammad, dia kata Nabi pun tanya, "Hei Jibril, masa mu ambil wahyu ni buat turun kat aku ni, sebab wahyu ni dia ambil daripada Tuhan kan? Ambil Quran buat mari Tuhan, awak ambil daripada Tuhan buat turun ke Nabi." Jadi Nabi kita tanya, katanya hadis tu, hadis palsu ke ni? Ia menjadi kepercayaan hak pokok ni, hak dia kata Muhammad ni Tuhan, Tuhan ni Muhammad. Dia kata ketika mu ambil wahyu dengan Tuhan tu, mu tak gaji jenguk, kau tengok siapa dia wi wahyu kamu. Gak Jibril kata, "Do aku pakai haula tangi gitu, ambil ke waktu buat baik kamu." Acu jenguk gak sekali, Nabi kita kata. Satu kali Jibril pun jenguk, dia kata. Jibril naik sekali ni waktu wahyu ke Nabi, dia jenguk-jenguk, tengok Nabi Muhammad juga duduk datang. Hak Jibril wahyu ke dia tu Nabi Muhammad juga. Jadi maknanya Tuhan juga Nabi Muhammad. Ni bukti bahawa Tuhan itu Muhammad, Muhammad itu Tuhan. Ni hadis palsu, ada hadis dah. Ni ulama gapo dia jadi syiriknya sebab akak Nabi kita jadi Tuhan. Nampak tak? Sekat Nabi sudahlah, sekat selawat ke dia. Sebab itulah kita pergi ziarah kubur Nabi, dia suruh kita wisalah selawat ke dia. Tapi kalau kita minta tolong dengan Nabi, misalnya, "Ya Rasulullah, minta tolong kepadamu lah, dosa aku banyak, aku ni telah ditipu bala bencana, tolong aku Rasulullah." Ulama kata hak tu dia panggil istighosah tu. Benda tu dekat-dekat dengan syirik juga tu. Apa dengan Nabi? Nabi pun lebih pada tu. Kita pergi minta tu tak boleh. Kan kita duduk baca dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami semua, hanya engkau yang kami minta tolong. Tidak kena minta tolong dengan Tuhan. Pas nak minta tolong dengan Nabi, tika dia hidup. Tika dia hidup boleh minta tolong, tidak ada Nabi, orang sama kita pun boleh. Tolong wedok orang kawan, boleh sama hidup. Bila sudah mati, putus. Dalil dia mana? Tak pernah sahabat buat pun. Pergi minta, pergi kubur Nabi. Padahal kubur Nabi duduk depan mata dia. Masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tak? Kubur Nabi ada situ. Apa bila dia bertahak, Sayyidina Abu Bakar bila dia bertahak, dia nak cari siapa dia. Hak boleh doa. Ada diterima bahala bencana. Dia pergi cari Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas ni? Pak saudara Nabi. Dia minta Al-Abbas mu ni pak saudara Nabi, mu ni kira orang dekat dengan Nabi, darah lagi Nabi, tolonglah berdoa. Maka Al-Abbas pun berdoa. Bapa je Sayyidina Abu Bakar tak pergi kubur Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doa kat aku." Aku mikir hak ni sebuti tak? Hak ni ya puak-puak hak duduk Yaman tu, dia tak silap kata. Usah ke kubur Nabi, kubur Tok Wali dia pergi.
Dia pergi kubur Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, arisna, tolong kami. Mula-mula ada dalam video ni. Jadi kita mudah je kita nak ukur. Kalau boleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani tahun yang ke 400 Hijrah dah. 400 tahun lepas Nabi mati. Tak tahu dia tu nasib lagu mana. Cuma kita tilik kelih tu dia orang warung, orang jauh. Tapi nak garanti, tak garanti. Sebab Nabi tak jamin dia masuk syurga. Hak Nabi baru tak buat. Tak pernah sahabat pergi duduk ngadu ke Nabi di kubur. Nampak tak? Kalau bolehnya buat dah. Sebab demo tu mengalami sutuk suka yang lebih daripada kita. Gapa dia? Sayyidina Ali duduk baluh dengan Muawiyah. Apa Sepatutnya Sayyidina Ali tu kata, ya Rasulullah, mari sebentar. Nak tahu aku dengan Muawiyah ni siapa dia betul. Tiba-tiba orang lah ni, dia kata ada gapa ulama kita, bila ada masalah, selok tabi Nabi mari. Tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tak gini-gini hukum? Nabi pun ayat apa. Nampak tak? Ada duk ngajar dia ayat lagu tu. Hebat dia tu orang lah ni. Bila kita buat amal dia kata, bila kita ada masalah, kita selok tabir tu, cokoh mari Nabi. Ya Rasulullah, gapo hukum sekian? Nabi pun sarah sekian. Nampak bisa demo pula pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu dia garanti masuk syurga lah. Natu lagi, sepupu lagi. Tak? Tiba-tiba Sayyidina Ali duduk tepuh dengan barang yang rohok gitu. Perang dia dengan Muawiyah. Apa dia tak panggil Nabi? Rasulullah, balik mari sebentar tu dia kubur tu. Mari royak. Betul aku ke betul Muawiyah? Tak kata ni? Dah. Nampak sangat mengarut. Mudah je nak tahu mengarut. Kita kena ukur dengan Nabi. Ukur dengan sahabat. Tapi tak dengar. Nyenok saya tu. Cari kubur. Orang tengok dalam YouTube juga. Bila hak jumpa rakyat lagu tengok. Pakak-akak ibu jarinya like. Dah. Jadi tolu juga. Orang je dengar. 45 dia boleh terima. Hak rakyat selok tabir jumpa Nabi. Boleh terima. Hebat. Banyak orang enggak benar ni. Umat Islam dia ramah enggak. Yang ketiga, agama Nasrani. Punah mana agama Nasrani? Yang mendakwa Nabi Isa itu anak Allah. Hak ni hak silap. Hak Perdana Menteri kita tu dia disebut Ashabul Kahfi itu hidup di zaman Nasrani, Kristian dia kata. Boleh dia sebut gitu maknanya agama Nabi Isa, cuma dia tak panjang. Sepatut bila dia panggil, dia kata Nasrani pada masa itu bukan supaya Kristian lah ni. Sebab puak-puak Ashabul Kahfi itu tak ada mengaku Isa anak Tuhan. Punuh bila sebut Kristian, kita kena tahu Kristian dia ada Trinity. 3 dalam 1. Allah, Ruhul Kudus, Jesus ini Nabi Isa anak Allah, Ruhul Kudus, Jibril itu tak? Lepas tu Tuhan. Jadi 3 dari 1. Tuhan dia 3 kan. Trinity ni lah jadi kafirnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata Tuhan itu 3 dalam 1. Mana? Tiba-tiba bila dia kata Ashabul Kahfi itu ialah Kristian. Hak tu bahayanya. Orang Kristian akan berasa segar dia. Dia berasa betul agama dia. Satu pengiktirafan. Orang hebat macam Ashabul Kahfi itu orang agama kita. Orang yang menerima konsep Trinity. Adakah Ashabul Kahfi itu percaya kepada Tuhan 3 dari 1? Tentu tak sekali. Dia pisah lari ke Ashabul Kahfi daripada pemerintah dia. Kerana pemerintah dia suruh mengkufurkan Allah. Sedangkan dia nak kepada agamanya, ya Allah saja, hanya Tuhan, hanya Allah dah. Jadi silap mana? Silap dia disebut Kristian. Dia kena Kristian maksud dia. Kalau nak kata Kristian Nasrani, bukan supaya Allah ni. Nabi Isa tak ajar Tuhan ni 3. Situ. Nampak di sini. Jadi agama Kristian Nasrani ni dia kata Isa ibnullah, Isa anak Allah. Kalau Yahudi tadi, Uzair anak Allah. Kafir belakon. Dah. Dia ada 5 golongan tadi dia kata. Yang keempat, agama Majusi.
Orang agama Majusi ni, orang mana? Orang Parsi dulu. Sebelum mari Islam tu, di Parsi, di Iran dulu. Agama Majusi. Agama Majusi lagu mana? Dia sembah tari, sembah bulan, sembah api. Asalkan benda ada cahaya. Dikira benda yang memberi harga kepada kita. Tari. Oh, pemeh. Benar pak sungguh. Kerana tarilah segala benda boleh hidup. Kehidupan yang ada di muka bumi ni kerana kita tari, nampak dah. Faham lagu mana? Sembah tari. Bulan. Jadi benda jadi heran, dia takjub tengok. Bulan dia sembah bulan, sembah api. Tu dalam ayat tadi sebut. Yang kelima akhir sekali, agama yang menyekutukan Allah kerana menyembah patung dan berhala. Itulah. Semua takung. Allah akan menghukum dan membicarakan tiap-tiap golongan orang yang beragama tersebut dan akan memberi balasan terhadap setiap orang tentang apa yang mereka telah kerjakan. Mereka akan ditempatkan di tempat yang sesuai sebab segala tingkah laku mereka disaksikan oleh Allah. Ayat yang ke-18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu katsirum minan nas wa katsirun haqqan 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan. Bila disebut ada orang sembah tari sembah bulan, mu kena tahu, manusia, tari dengan bulan tu 24 jam duduk tasbih dan sujud kepada aku. Tapi dia sujud secara dia. Tusabbihu lahus samawati as-sab' wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah itu langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak faham cara mereka bertasbih. Tu dia duduk tasbih tu. Semua makhluk kayu, gapo tu, dia sedang bertasbih berlaku tu. Sebab dia tak makan, tak minum, tak tidur. Kerja dia bertasbih. Lagu mana tasbih dia? Tuhan kata walakin la tafqahun. Mu tidak faham tasbihahum, tasbih mereka itu. Tu bukan kita kata kita rekod tak. Maka kita kena beriktikad, berkeyakinan semua makhluk dia bertasbih berlaku, batu, kayu, bukit, buka, sungai. Sebab dia kata waman fihin, dan duk celah antara langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba matahari, bulan, bintang, gunung tu duk tasbih kepada aku, tiba-tiba mungkin sembah dia. Tuhan itu sembah dia dah. Bukan sembuh makhluk-makhluk ni. Makhluk ni duk sembah Tuhan. Cuba kita dia sebutkan ayat itik bila dia bangun, dia bertasbih. Sehingga orang bawa cerita apa ni, ayah bapak bila dia kukuk pagi tu dia bertasbih. Sehingga ada ulama dia kata kuk kerek kau tu sebenarnya disebut dia tak reti sebut. Sebenarnya dia nak sebut uzkurullah. Tak tahu ambil mana tu, Tok Lebang ajar sebut. Kuk kerek kau tu uzkurullah. Apa makna uzkurullah? Ingatkan Allah, berzikirlah kepada Allah. Mana tika ayah bapak bangun pagi-pagi dia lah, weh berzikir kepada Allah belaka, bola tidurnya kuk kerek kau. Betul ke tu? Dia ambil mana tak tahu. Kaji dengar orang ngajar dia tu. Dia nak sebut uzkurullah itu jadi kuk kerek kau. Tak temanya. Pasal dia nak sesuainya dengan bahawa makhluk ni sebenarnya cacing ke apa bunyi cacing ngorek tu kan, katuk ke apa krok ke apa tu, kita tidak tahu apa dia buat. Semuanya bertasbih kepada Allah. Semua makhluk-makhluk tidak berdosa belaka. Sebab tu dia tak ada soal jawab. Dia duduk tasbih kepada Allah. Hak Tuhan duk basahnya, hak payah basahnya jin dengan manusia. Ada hak turu, ada hak lawan Tuhan. Ada hak tasbih, ada hak tak percaya kepada ibadat.
Maka demon ni ada kira bicara. Kita ngejing. Ayat itu dia Islam. Dia tunduk 100%, dia tak je lawan. Dia duduk belaga sama dia pun, dia tak ada dosa sebab dia tak ada otak. Dia berebut makan ni, hak tu nak makannya, kebuk hak ni dah. Oh, kita kata dosa. Dia tak ada dosa, dia tak ada otak. Mana tak? Tuhan tidak taklif pukul syarak ke dia. Mudah dia. Sebab tu perang bila dia lemah, dia tahu dah nasib dia. Antara Quran dia sebut, dia kata la ya laitani kuntu turaba, dia kata alangkah baiknya kalau aku ni buat tanah aku dia. Padahal dia nak jadi manusia, dia meretah ratus tahun, ribu tahun dia meretah. Tak ada kerajaan yang besar seperti dia. Habis tunduk ke dia. Tapi bila nak mati, tiba-tiba telit. Dia kata, Allah, kalau lagu ni punya benda, tak ada makna aku jadi gas, aku jadi something duduk atas muka bumi tu. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah. Muka tanah tak masuk neraka. Biarlah tak boleh nikmat atas dunia pun daripada masuk neraka. Nampak tak? Jadi mana semua ayam itik, lembu, kobra, pohon kayu, bukit, bukan semuanya. Islam pada dasarnya pasal apa? Dia tidak bantah Tuhan walaupun sikit. Tari hak besar-besar tari tu. Dia dengar perintah Tuhan, dia kata, "Hei tari, muduk lagu ni. Siapa nanti kemak?" Tak gaji mogok sekali orang kata tari. Kalau hari ni tak cakap, aku tak situbik hari ni misalnya tak. Tak ada. Kita kena tari tu tubik sama. Pagi tubik, malam tak ada. Pagi tubik, malam tak ada. Dia beronah, aku nak puting kau ni pula, dia kata tak. Tari. Dia tu bulan tu, matahari tu, semua tu hukum Tuhan. Hak turuk dengan tak turuk ni, manusia dengan jin. Hak ni hak ada kira bercara masuk syurga, masuk neraka. Pokok-pokok kayu, binatang-binatang serta sebahagian besar daripada manusia disebut. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kupuran yang tak maksiat. Disebut. Pokok kayu, binatang, semuanya Islam berlaku, dia kata. Dan sebahagian besar manusia. Dan banyak di antara manusia tu kena azab sebab apa? Kufur dan maksiat. Majoriti manusia ni Tuhan sebut akan masuk dalam neraka, kena azab. Sebab apa? Kufur dan maksiat. Kufur masuk neraka tak tubik. Maksiat masuk pada satu peringkat, habis dosa boleh masuk syurga balik. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka ia tidak akan beroleh. Sesiapa pun yang dapat memuliakannya, sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangnya. Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan bahawa seluruh alam ini patuh dan tunduk kepada Allah. Macam dengar tadi tak? Ni, akidah kita kena semuanya tunduk belakang. Tak ada lawan Tuhan. Saudara royak bersama no, angin ribut ke apa, dia ribut mari tu, dia dengar perintah Tuhan. Tuhan kata, Aceh buat tsunami di Aceh. Dia pergi di Aceh. Bukan pandai-pandai dia nak buat. Langit, bumi, sama ada penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit kita tahu berapa dia ada atas ni. Duduk dari laut apa semua, ikan kau. Mereka semua tunduk dengan kekuasaan alam dan patuh mengikut kehendaknya. Dia tak bantah Tuhan belaka. Jadi nampak sangat kita ni makhluk terpencil. Kita je manusia hok duduk sekali turut, sekali lawan, sekali turut, sekali lawan. Dalam ayat ini disebutkan tentang matahari. Kerana ada yang menyembah matahari seperti ada kaum nama kaum Himyar, sembah matahari. Disebutkan bulan kerana orang Kinanah sembah bulan. Disebutkan bintang-bintang kerana orang Yunan dan Greek zaman dulu disembah bintang. Begitu juga gunung-gunung, pohon-pohon kayu kerana ada yang menyembahnya. Seterusnya disebut binatang-binatang kerana orang Mesir kuno menyembah anak lembu. Tengok manusia ni ikut dia benda, tak boleh berjumpa benda, dia ikut semua belaka kan. Tu benda ayat kalau cari Tuhan kan, kalau tidak ada petunjuk tak jumpa cari. Sebab tu orang yang paling berharga dalam hidup kita Nabi Muhammad. Dia pandai royak Tuhan kita. Ni Tuhan. Kalau lak kita ikut dia ni, pada sejarah manusia ikut dia berjumpa benda, dia ikuti semua. Kemudian Allah menyebutkan pula bahawasanya banyak daripada bangsa manusia itu menyembah Allah dan mentaatinya. Kita ni alhamdulillah insya-Allah masuk dalam kumpulan ni dah. Taat ke Tuhan. Tetapi banyak juga manusia yang kufur, tidak mahu menyembah dan mentaati Allah. Oleh itu mereka layak menerima balasan azab.
Adapun orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah, nasibnya menjadi celaka akibat buruk persediaannya, maka tiada siapa yang akan memuliakannya. Hina tak hina disebutnya kan. Sehingga dia disebutkan dalam ayat surah apa dia tu? Dalam surah Muqaddam. Dia jadi di hari akhirat tu, ahli syurga tu duk suka kelih pokok neraka. Kita kata lagu mana dah kita mari mikir, dia tak siang kau kelih. Dia ada satu ayat dia menyebut bahawa ahli-ahli syurga tu duduk bersandar di kerusi walaupun jauh syurga dengan neraka. Jadi lagu mana dia boleh nampak. Dia duduk bersandar, duduk bersini-sini, duduk makan minum. Tiba-tiba dia kata pintu neraka dibuka. Ni malaikat nak buat nganyi. Pintu neraka dibuka, maka pok-pok ahli neraka tu bila tengok pintu neraka doyo-doyo pakat nak tubik, boleh tubik dah kita. Siapa dekat dengan pintu gak malaikat tutup. Melihat perbuatan lagu ni, pok-pok ahli syurga duk kelih pakat suka hehehe tengok-tengok pok tu nyanyi ke malaikat. Bapa dia buat gitu, dia nak hinakan. Kita tak boleh mikir sebelah ni. Mikir sebelah ni kita kata Allah siangnya. Ni pun pedalan ni. Dia esok dia jadi dah orang syurga duk nganyi ke orang neraka, dibalah. Kalau kita baca dalam tafsir, Allah teruknya ahli neraka dah lah esoknya buat nganyi ke ahli syurga pula. Entai je dia. Dia duduk bila-bila duk makan wah kita kata makan sedap, duk makan wahangga dah. Makan black currant duk sana di kursi. Tengok pok ahli neraka nak tubik tu. Yo gaknya tutup dia malaikat. Padang dengan muka ha tu pok itu. Jadi lagu lain. Jadi tak siap tak? Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendakinya, sama ada memuliakan seseorang itu dengan mendapat kebahagiaan ataupun menghinakannya. Justru di sini sangat-sangat disunatkan nak mati ayat ni. Ingat ada ayat tadi ada ayat sujud dah. Maka bila kita dengar ayat ni, kita sama ada kita baca ataupun dengar orang baca, kita disunatkan sujud tilawah. Lagu mana cara nak sujud tilawah tu, kita dah bincang dah dulu dah dalam bab cara-cara sujud tilawah. Cuba tengok ayat ni balik kan. Ayat ni tidak dia ada sujud dah. Di sini. Kalau kita jumpa hak belah ni kan, maka sunat kita sujud, dia panggil sujud tilawah. Baik dah? Okey. Kita pergi depan kat mana tadi? Nak putih sini. Ni. Kita sambung ayat 19 minggu depan. Wallahu a'lam.